Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 30 Jun 2021. Tajuk pada hari ini yang akan kita belajar ialah tajuk bentuk. Jadi apabila kamu sudah selesai menonton video ini, kamu selesaikanlah, cuba menjawab buku aktiviti muka surat 129 hingga 138. Mana bahagian yang kamu tak faham, kamu tinggal. Kamu cuba jawab yang mana yang kamu boleh jawab. Okey, selamat belajar. So, untuk yang pertama ialah kita mesti mengenal tentang prisma. Jadi, prisma ada 3 jenis. Yang pertama yang cikgu akan tunjuk ialah prisma segi empat tepat. Dan dalam kehidupan kita ada banyak bentuk seperti prisma segi empat tepat. Seperti yang dalam gambar ni cikgu tunjuk. Contoh dia pemadam, akuarium, almari, kotak minuman, kotak tisu. Jadi ini adalah contoh-contoh benda di sekeliling kita yang berbentuk prisma segi empat tepat. Prisma yang kedua ialah prisma segi empat sama. Untuk prisma segi empat sama, ada banyak jenis, ada banyak benda di sekeliling kita yang berbentuk seperti prisma segi empat sama. Contohnya ialah ice cube, dadu, blok-blok mainan huruf, kubik dan juga kotak hadiah. Prisma yang ketiga ialah prisma segitiga. Untuk prisma segitiga ni, ada juga benda di sekeliling kita yang bentuk prisma segitiga. Jadi kalau kamu dapat lihat pada gambar, contohnya ialah kemah, potongan kek, potongan keju, bumbung rumah, potongan tembikar dan lain-lain lagi. Seterusnya kita kena belajar 4 perkara iaitu bucu, tepi, tapak dan permukaan rata. Setiap ketiga-tiga prisma ni memang ada bucu, tepi, tapak dan permukaan rata. Jadi kalau kita lihat, tepi tu di bahagian panjang sisi yang membentuk prisma tersebut. Itu kita panggil tepi. Tetapi kalau kita kata bucu yang tajam di hujung yang membentuk sudut, itu kita panggil bucu. Permukaan rata, apa saja permukaan kita panggil sebagai permukaan rata. Jadi untuk prisma tiada permukaan melengkung. Yang ada hanya permukaan rata sahaja. Dan akhir sekali kita mesti mengenal tapak. Okey. So untuk tapak selalunya di bawah, tapi kalau kamu nampak pada prisma segitiga kita pilih yang bentuk tu. Tapak yang bentuk seperti tajuk nama prisma tersebut. Jadi satu yang bawah tu kita panggil tapak. Untuk prisma segi empat sama, bentuk dia memang segi empat sama. Dan untuk tapak prisma segi empat tepat, bentuknya seperti segi empat tepat. Tetapi kalau kamu tengok prisma segitiga, kita tidak ambil yang di bawah. Kerana yang di bawah itu bukannya bentuk segitiga. Kita ambil yang bahagian tepi. Kerana bentuk dia adalah bentuk segitiga. Jadi kamu juga perlu menjawab dalam buku aktiviti berapa tepi, berapa bucu, berapa permukaan rata dan isikan pada buku aktiviti tersebut. Jadi kamu kiralah berapa tepi dia, berapa bucu yang tajam tu, berapa permukaan rata. Permukaan rata kamu kena kira juga sekali dengan tapak. Tapak ada satu je, tapi kalau permukaan rata kamu kena kira ke semua sekali. Jadi kamu pastikan bila kamu buat buku aktiviti, kamu kira. Dan kalaulah ada objek yang berbentuk seperti prisma tersebut, kamu boleh gunakan objek tersebut untuk mengira
berapa bilangan bucu, tepi dan permukaan rata pada prisma tersebut. Apabila kita sebut tentang poligon, tajuk yang kedua, kita akan bercerita tentang bentuk dua dimensi yang terdiri daripada sisi yang lurus. Jadi apabila sisi yang lurus, kita akan namakan sebagai poligon. Tetapi poligon pula terbahagi kepada dua, iaitu poligon yang sekata dan poligon yang tidak sekata. Jadi apabila poligon itu sekata, sisi dia sama panjang, sudut juga sama, tetapi poligon yang tidak sekata ada sisi yang tak sama panjang. Masih bilangan sisi yang sama tetapi sisinya tidak sama panjang. Untuk darjah 3, kita akan belajar poligon sekata. Jadi untuk poligon sekata, kita akan belajar 4 jenis poligon. Untuk jenis-jenis poligon yang kamu akan belajar semasa darjah 3 ialah 4 jenis. Pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Sangat mudah untuk ingat kerana kamu hanya perlu ingat perkataan di hadapan saja, yang di belakangnya semua agon. Agon Pent, hex, hept, oct. Jadi untuk pentagon terdiri daripada 5 sisi yang lurus. Dan apabila cikgu kata tadi poligon sekata, maksud dia 5 sisi lurus dan 5 bucu yang sama nilai sudut dia, dan 5 sisi lurus yang sama panjang. Seterusnya ialah poligon heksagon. Kalau tadi pentagon 5, heksagon 6 sisi lurus dan juga 6 bucu. Yang ketiga ialah heptagon. Untuk heptagon ada 7 sisi lurus dan 7 bucu. Akhir sekali, oktagon ada 8 sisi lurus dan 8 bucu. Ini adalah apa yang akan kamu jawab dalam buku aktiviti, iaitu kamu namakan poligon tersebut dan kamu warnakan ciri-ciri yang betul. Mudah saja untuk kamu jawab. Yang ini adalah tugasan aktiviti 2 dalam buku aktiviti muka surat 133. Jadi dalam arahan tersebut disuruh kamu untuk mewarnakan poligon sekata mengikut warna yang diminta. Pentagon merah, heksagon hijau, heptagon kuning, oktagon jingga. Jadi cikgu dah pun color warnakan 4 jenis. Ya, kamu nampak warna kuning heptagon, warna merah pentagon, warna hijau heksagon dan warna jingga oktagon. Jadi nak kenal pasti senang saja. 5 sisi pentagon, 6 sisi heksagon, 7 sisi heptagon, 8 sisi oktagon. Seterusnya kita menyentuh tajuk simetri. Apa itu simetri? Simetri adalah garisan yang membahagikan sesuatu bentuk sama rata. Jadi kalau kamu ingat cikgu sudah pun ajar tentang poligon, jadi mudah saja kalau sentuh tajuk tentang poligon, simetri poligon. Kalau poligon itu bersisi 5 iaitu pentagon, simetrinya adalah 5. Jika poligon sekata, dan kalau poligon tersebut oktagon yang bersisi 8, poligon sekata, simetrinya adalah 8. Tetapi yang cikgu tunjukkan sekarang bentuknya bukan bentuk poligon. Jadi soalan menyatakan tuliskan ya atau tidak. Adakah garis tersebut adalah garis simetri? Jadi untuk A, B dan C adalah ya kerana membahagi sama rata, garis simetri tersebut membahagi sama rata. Tetapi D adalah tidak kerana kalau kamu tengok pembahagiannya adalah tidak sama rata
kerana bentuk di atas dan bentuk di bawah adalah tidak sama. Jadi kita lihat sekarang ada 8 gambar A, B, C, D, E, F, G dan H. Jadi tadi cikgu dah kata simetri itu adalah satu garisan yang bahagi sama rata. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, kita sudah tahu yang mana yang mempunyai simetri dan yang mana yang tidak mempunyai simetri. Jadi untuk A, tidak. B, ya. C, tidak. D, ya. E, ya. F, ya. G, ya. Dan H, ya. Jadi senang sangat, simetri membahagi sesuatu bentuk sama rata. Jadi seolah-olah macam kalau kamu lipat, dia tidak ada baki, ya. Dia betul-betul tepat. Okey, pelajaran kita berhenti di sini. Jadi cikgu ingatkan semula, kamu buat buku aktiviti daripada muka surat 129 sehingga 138. Ini satu game yang cikgu main sekejap, cikgu nak tunjuk contoh. Satu game yang cikgu main di Mat Playground. Seolah-olah seperti simetri lah. Cikgu membahagi dengan sama rata. Tapi kalau kamu nampak tu, cikgu selalu dapat bintang yang sikit ya. Sebab peratus dia tak sama. Jadi kalau bahagi tu makin tepat, cikgu akan dapat bintang 3, 2. Kalau tak berapa tepat, bintang yang cikgu dapat adalah kurang. Jadi ini pun macam simetri lah, macam kamu berlatih buat simetri. Dia minta pembahagian. Berlatih membahagi sama rata. Kamu nampak peratus-peratus tu dekat pizza tu. Jadi dia ada markah dia dan dia ni ada level dia. Jadi cikgu harap video minggu lepas menunjukkan banyak permainan Mat Playground. So cikgu harap kamu dah pun main beberapa permainan matematik di situ ya. Okey, selamat membuat latihan buku aktiviti. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan.